Selamat pagi. Hari ini kita akan masuk bahagian terakhir untuk bab ini. Okey. Kita tengok muka surat 56 bahagian bawah. Kita ada soalan kebat. Okey, kita tengok soalan ini. Rajah di bawah menunjukkan bulatan masing-masing berpusat di O dan M. Ada dua bulatan yang bersentuh di lilitan dan O dan N adalah pusat mereka. PQ adalah tangen sepunya. Diberi OMQ. OMQ adalah 116 darjah. Jejari masing-masing 10 cm. Maknanya OP 10 dan MQ adalah 4 cm. Cari nilai X. Okey, cuba tengok X. Sangat jelas X adalah atas tower. Kalau saya nak cari atas tower, saya mesti kena cari bawah tower. So, kalau saya nak cari bawah tower, saya boleh guna hubungan dalam segi 4 ini. Okey. Bawah sudut ini kita tahu mesti 90, 90. Jadi, jumlah sudut pedalaman untuk segitiga 360 kita sudah outkan 180. So, jumlah dua sudut ini mesti 180 juga. Jadi bawah tower saya boleh terus guna 180 tolak 116 dapat 64. Jadi X separuh daripada dia dapatlah 32 darjah. Okay, next kita nak cari OM pula. OM sebenarnya bersambung dari dua pusat. Okay, dan kita cuba tengok sini. O sampai ke lilitan adalah jejari untuk bulatan yang besar. Jadi kita tahu pastinya 10 cm. And then dari lilitan sampai ke M adalah another jejari untuk bulatan yang kecil iaitu 4. Settle. OM kita jumlahkan sahaja 10 tambah 4 dapat 14 cm. Senang kan? Okey, kita tengok C pula. Kita nak cari PQ. Okey, PQ dekat bawah tak ada maklumat. Kita boleh cuba angkat ke atas. Okey, sebab kita tahu dia mesti selari. OP dan MQ mesti selari. So, saya angkat jarak dia mesti sama. So, sekarang PQ saya sudah angkat ke atas. Di sinilah kita boleh dapat banyak maklumat. Yang pertama, okey, kita boleh dapat sudut tegak. Okey, kerana ini adalah satu segitiga bersudut tegak. Yang kedua, kita boleh dapat panjang OM yang kita kira tadi. Dan kita boleh dapat sudut di bawah tower. Okey, dan kalau kita nak cari PQ, kita juga boleh guna jejari. Tadi kita guna jejari cari panjang OM kan? Sekarang kita guna jejari cari panjang O sampai ke titik ini. Okey, OP kita tahu 10 cm. And then MQ kita tahu 4 cm. Jadi panjang yang tertinggal di sini O sampai ke titik ini berapa? Tolakkan sahajalah. So, saya boleh dapat lagi satu panjang sisi. 10 tolak 4. Dapatlah 6 cm. So, dalam segitiga bersudut tegak ini, saya sudah dapat dua panjang sisi. Pastinya PQ boleh dicari dengan guna teorem Pythagoras. Jadi, PQ adakah dia sisi terpanjang? Tidak. Dia bukan di depan sudut tegak. Jadi, kita guna teorem secara penolakan. 14 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2. Okay, dan di bawah punca kuasa 2 boleh terus dapat panjang PQ 12.65 cm. Senang sahaja. Okay, kita tengok nombor 2 pula. Dalam rajah di bawah, Q, R, T ialah tangen. P, U, S dan O, P, Q ialah garis lurus. Cari jejari. Jadi jejari ialah OR lah. Ataupun OP sama. Kerana mereka adalah
garis yang bersambung dari pusat ke lilitan. So, di sini kita akan guna satu anggapan. Katakan jejari dia adalah X. Jadi, kita boleh bentuk satu persamaan dengan guna teorem Pythagoras. OQ kuasa 2, okay, dia adalah hipotenus, bersamaan dengan OR kuasa 2 tambah QR kuasa 2. Jadi, kita masukkan semua nilai yang berkaitan. OQ adalah 9 tambah X. QR adalah X dan OR adalah X dan QR adalah 15. Kita selesaikan ini saja. So, 9 tambah X kuasa 2 kita perlu kembangkan dan kita perlu darabkan satu persatu. 9 darab 9 kita dapat 81. Next, 9 kali X kita dapat 9X. Okay, so done the first 9. Ini sudah habis mission dia. Okay, sekarang kita teruskan dengan X pula. X kali 9 kita dapat 9X. X kali X kita dapat X kuasa 2. So, sudah kembangkan. Teruskan. Okay, ini selesaikan persamaan. Kita boleh nampak ada X kuasa 2 kan? Di depan sama dengan di belakang. Kita boleh terus masukkan dia. So, kita akan dapat formula yang lebih ringkas. Kita boleh terus cari X dengan guna formula ini. 225 tolak 81 yang dipindah ke belakang. Kemudian bahagikan dengan 18. Maka jejari kita atau X kita adalah 8 cm. Okay, kita tengok B pula. Minta cari perimeter. Senanglah, kita sudah ada X. Masukkan sahaja. Jumlahkan 9 tambah 8 tambah 8 tambah 15. Jadi perimeter QOR adalah 40 cm. Next, soalan yang sama bahagian C. Cari PSR. Okay, dalam darjah dan minit. So, untuk cari PSR, kita cuba tengok dia adalah dalam corak apa. Nampak macam butterfly. Tetapi ada satu bucu tak kena lilitan. Ini adalah twin tower. Jadi, sudut di atas tower adalah separuh daripada bawah tower. So, untuk carikan PSR, saya mesti cari POR dulu. Okay, sebab dia adalah bawah tower. Dan saya halfkan dia, saya boleh cari PSR. So, macam mana saya nak cari sudut ini? Saya kena tengok data tadi. Okay, saya sudah ada setiap panjang sisi. So, pastinya sudut saya boleh cari. Saya boleh guna shift tan, shift sin atau shift cos. Mana-mana boleh. Jadi, di sini saya akan pilih satu saja. Saya guna shift tan. Okay, saya guna sudut ini. Okay, jadi H adalah QO, O adalah QR dan OR adalah 8 ataupun A. Okay, saya guna tan, jadi saya guna shift 15/8. Okay, jadi saya susun tangent OQOR adalah O per A. O 15, A 8. So, saya shiftkan dia. Saya boleh dapat. Okay, ini jawapan dalam kalkulator ya. Okay, ini adalah bila kita tekan, kita dapat jawapan dalam unit darjah sepenuhnya. So, jika dia minta kita tukar kepada darjah dan minit, kita perlu tekan. Okay, butang yang ada 4 huruf. Okay, yang ada unit darjah, minit dan saat. Okay, kita akan dapat ini jawapan dia. Okay, untuk dapatkan jawapan terakhir, ini ialah darjah, ini minit, ini sudut. Ini saat. Kita kena tengok saat. 39. Sekiranya dia melebihi 30, kita kena bundakan kepada minit. Jadi di sini 55 setelah dibundakan daripada 39, jawapan dia menjadi 61 darjah
56 minit. Okey. Okey. Okey, jadi sekarang kita sudah dapat sudut di bawah tower. Kita nak cari sudut di atas tower kan? Kena bahagi 2. Okey, jadi kita boleh guna kalkulator macam mana nak presskan ini. Okey, kita tekan 61. Ni tadilah butang yang saya cakap ada 4. Okey, simbol. Yang pertama ialah sudut, yang kedua ialah minit, yang last ialah saat. Okay, jadi kita tekan 61, tekan sekali butang ini, dia nampak bulat. And then kita insert 56, tekan lagi sekali. Okay, dia akan faham automatically. Okay, the second one adalah mewakili minit. Okay, jadi kita bahagikan ini dengan 2. Kita akan dapat jawapan 30 minit 50 saat. Jadi itulah jawapan kita. Ingat, dalam kalkulator dia tunjuk macam ini. Tapi bila kita tulis, kita kena tulis minit dengan simbol macam ini. Jangan tulis 22 darjah pula. Okey? Okey, kita tengok soalan terakhir. Cari luas kawasan berlorek. Okey, untuk cari kawasan luas berlorek, dalam kes ini kita boleh guna konsep luas besar tolak luas kecil. Jadi luas besar adalah segitiga bersudut tegak. Dan kita tolak luas kecil. Okey, jadi kita cari dulu luas besar. Okey, ini ialah segitiga bersudut tegak. Jadi kita boleh guna formula separuh kali panjang kali tinggi. Okey, and then tolakkan luas kecil. Iaitu satu sektor minor dalam bulatan ini. Tolakkan dengan sektor minor ini. Okey, kita kena dapatkan pecahan dia. Pecahan dia adalah 61 darjah 56 minit per 360 darjah. Ini ialah pecahan untuk sektor kita. Kemudian kali dengan pi j square. Pi yang diminta adalah 3.142. Kita mesti guna. Jangan guna 22/7 pula. Kita kena ikut soalan. And then 8 ialah jejari. So kita selesaikan ini. Kita dapat jawapan 25.41 cm square. Jadi itu adalah luas kawasan berlorek. Jadi itu sahaja untuk bab ini. Kerja rumah hari ini. Okay. Siapkan muka surat 56 hingga 58. Kemudian snap gambar 57 saja sebagai bukti. Jadi itu sahaja. Sekian, terima kasih.